Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Setelah beberapa isu hangat yang kita dengar, beberapa suara-suara sumbang yang mengkritik, mempertikaikan kerajaan perpaduan dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selain daripada Rafizi Ramli yang dipertikaikan, beberapa menteri yang lain, dan Perdana Menteri sendiri, bahkan satu kenyataan yang menyebut yang di Pertuan Agong. Legenda politik Malaysia, sejarah 2 kali menjadi Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir. Setelah beliau menyatakan satu kenyataan di entry Twitternya, di mana beliau telah menyebut nama timbalan Perdana Menteri, jawatan timbalan Perdana Menteri, dan juga yang di Pertuan Agong, bahwa dilihat Anwar Ibrahim lebih meninggikan jawatan TPM daripada yang di Pertuan Agong, dan beliau juga ada menyatakan untuk yang di Pertuan Agong, untuk hilang kuasanya sebagai ketua negara ataupun sebagai yang berkuasa di negara. Jadi tuan-tuan dan puan semua, akhirnya ramai yang komen bahwa Mahathir tidak relevan membuat kenyataan seperti ini. Akhirnya satu kenyataan daripada Shabudin.com. Nazri balun lagi Tun Mahathir, elok terus jaga cucu. Sebab di dalam entry Twitter Mahathir, akhirnya beliau di dalam senarai terakhir, perenggan terakhir di dalam entry Twitternya itu, beliau berkata beliau nak jaga cucu. Akhirnya Nazri balun lagi Tun Mahathir, elok terus jaga cucu. Melantik seseorang yang sedang berdepan kes mahkamah menjawat jawatan TPM bukan satu perkara yang bertentangan dengan perlembagaan, kata Ketua Bahagian UMNO Padang Rengas Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz. Menurut Muhammad Nazri, seorang timbalan Perdana Menteri tidak boleh membantu Perdana Menteri dalam menjalankan tugas-tugas yang berlandaskan perlembagaan negara. Beliau berkata, jawatan TPM tidak ada dalam perlembagaan negara. Sebaliknya, ia amalan politik yang bermula ketika negara mencapai kemerdekaan. Jika ada kecacatan di sebalik pelantikan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, hanyalah dari segi moral semata-mata, tetapi moral tidak boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang. Untuk menjadi sebahagian daripada anggota kabinet, TPM perlu memegang satu portfolio sebagai menteri. Tidak ada jawatan TPM tanpa portfolio sebagai Perdana Menteri. TPM tidak boleh menjalankan tugas-tugas Perdana Menteri yang termaktub dalam perlembagaan, seperti menasihatkan yang di Pertuan Agong dalam pelantikan 44 daripada 70 anggota Dewan Negara, pelantikan pegawai negara, dan beberapa jawatan lain. Jadi akhirnya Tun Mahathir terima berita ini dibalun oleh Nazri, membalas berkaitan dengan perlembagaan dan undang-undang yang Mahathir telah sebut di dalam entry Twitternya. Dan akhirnya Mahathir dikejutkan setelah membuat kenyataan sebegitu. Sekiranya apa-apa berlaku ke atas Perdana Menteri, ia tidak bermakna TPM akan terus menggantikannya, kerana ia adalah kuasa yang di Pertuan Agong. Jadi tuan-tuan dan puan semua, apa komen anda berita hari ini? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info seterusnya di dalam politik Malaysia melalui channel ini. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Dengan ini, satu kenyataan yang amat pedas, yang amat tegas. Dan saya lihat satu tindakan yang amat bijaksana daripada Perdana Menteri Malaysia ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seperti yang kita tahu, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri sangat membenci rasuah. Dan inilah yang dinantikan rakyat Malaysia, di mana sebuah kerajaan yang bebas rasuah. Oke, baik tuan-tuan dan puan semua, terjemahkan amanat Anwar dengan tindakan tegas banteras rasuah. Kenyataan daripada TIM. Oke, sebelum saya meneruskan isu hangat, sebelum saya meneruskan isu panas maklumat yang terdedah malam ini, saya meminta jasa baik kamu untuk tekan butang like, share video ini, dan jangan lupa subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini. Amanat Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung kepentingan
membantras rasuah harus diterjemahkan dengan pelaksanaan tindakan tegas oleh agensi penguatkuasa berkaitan rasuah dan integriti serta accountability perkhidmatan awam. Transparency International Malaysia ataupun TIM berkata, penekanan Perdana Menteri memberi mesej jelas kepada agensi penguatkuasa termasuklah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bahawa mereka perlu menahan perasuah atau sesiapa saja yang terlibat gejala itu tanpa perasaan takut atau pilih kasih. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan semua, sebelum saya meneruskan, apa komen anda setakat ini? Di dalam menteri ataupun timbalan menteri yang sudah dilantik di dalam kabinet Kerajaan Perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, adakah ini akan membuat mereka menggigil ketakutan sekiranya mereka benar-benar terlibat rasuah? Satu nama yang sudah pasti dikenali ramai, menjadi perbualan ramai. Zahid Hamidi yang mempunyai kes rasuah, kes mahkamah tetapi sudah dibebaskan. Tetapi ada satu petition yang menunjukkan 15 alasan bahawa Zahid Hamidi perlu membela diri dan tidak boleh dibebaskan daripada pertuduhan ini. Bagi saya tuan-tuan dan puan-puan semua, seperti apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah umumkan kenyataan beliau sebelum beliau menjadi Perdana Menteri ataupun mungkin selepas, satu kenyataan daripada Anwar Ibrahim, beliau berkata, selagi belum dijatuhi hukuman, selagi itu belum bersalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, siapapun senarai yang hari ini yang terlibat rasuah dan yang sewaktu dengannya sebagainya, tanpa segan silu, tanpa pilih kasih, tanpa rasa takut, sudah pasti akan dikenakan tindakan. Dan ini satu kejutan besar dan satu tindakan yang sangat bijaksana daripada Perdana Menteri Malaysia, di mana TIM berkata penekanan Perdana Menteri itu memberi mesej yang jelas kepada agensi penguatkuasa termasuklah SPRM bahawa mereka perlu menahan perasuah atau sesiapa saja yang terbabit gejala itu tanpa perasaan takut ataupun pilih kasih. Jadi, penekanan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah jelas kepada sesiapa saja menteri, timbalan menteri yang berada di dalam Kerajaan Perpaduan sudah pasti sekiranya terlibat ini akan dikenakan tindakan undang-undang. Katanya, TIM mengalu-alukan amanat Anwar yang menekankan keperluan mendesak untuk menangani rasuah di negara, termasuklah mendapatkan semula wang yang dicuri, serta mengamalkan tadbir urus baik dalam pentadbiran kerajaan. Ini sudah pasti mengejutkan juga kepada pemimpin-pemimpin daripada pihak parti lawan, iaitu pembangkang daripada Perikatan Nasional. Katanya, kami juga mengalu-alukan jaminan Anwar bahawa pentadbirannya tidak akan campur tangan dalam proses siasatan, katanya dalam satu kenyataan. Jadi ini bermakna TIM ataupun Transparency International Malaysia telah menyokong amanat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menekankan keperluan mendesak untuk menangani rasuah di Malaysia. Mengulas lanjut, TIM juga menggesa semua pihak memainkan peranan dalam memerangi rasuah dengan melaporkan kepada SPRM sekiranya ada penjawat awam meminta rasuah ataupun menyalahgunakan kuasa mereka. TIM juga berharap Anwar diterjemahkan dengan tindakan tegas yang boleh membuahkan hasil yang diinginkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, apa komen anda berita hari ini? Ini pasti sangat menggemparkan seluruh Malaysia. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk isu semasa, isu hangat daripada channel ini.